أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian sifat yang pertama, wujud. Artinya, arti wujud ada. Huraian sifat yang pertama, wujud. Artinya, arti wujud ada. Huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan ada makhluk ini. Itu mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal, permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangan. Permulaan agama mengenal Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah. Sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangannya. Setakat manakah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, yang mana sah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat, iaitu mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci sifat 20 atas jalanan dia masyhur, sifat 13 atas jalanan Imam Asy'ari, jalan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan yang muktamad. Mengenal Allah, permulaan agama, mengenal akan sifat. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Jadi sifat Allah hak setakat manakah yang wajib kita mengetahui secara tafsil, yang mana sah kita mengenal Allah secara tafsilnya sifat 20. Bukan sifat Allah 20. Sifat 20 secara tafsil. Faham tak? Tapi kitab kecil-kecil ni bermula sifat Allah ialah 20. Situ lalu dah. Ataupun setengah kitabnya setengah daripada sifat Allah ialah 20. Setengah. Setengah. Semua 40. Tak? Setengah. Setengah bukan setengah separuh, setengah sebahagian. Sebahagian sifat Allah 20. Lepas tu sebenar-benar sifat Allah banyak mana? Kalau setengah tu separuh, 20 jadi semua 40. Dah. Setengah bukan separuh, setengah tu sebahagian. Sebahagian, hak sepenuhnya berapa sifat Allah?
Kita kecil dah cerita lah. Kita kecil dah cerita. Nak mengajar kita kecil dia kena mahir. Mahir lebih daripada nak mengajar kita besar. Sebab kita besar ni dia hurah panjang. Kita kecil dia rekah sangat. Kena lagi mahir daripada orang yang boleh mengajar kita besar. Kita saya dah pandai kita besar sambil kita kecil. Oh kita kecil nyakit sebab dia rekah. Tauhid sama, fiqh pun sama. Kita besar baru sedap belajar kita fiqh. Kita kecil dia rekah. Jadi nak mengajar kita kecil dia kena mahir kita besar. Sebab tu orang mengajar kita kecil panjang huraian panjang tu dia tengok kita besar. Kitab kecil je, baca sikit je, panjang huraian. Dan kita tak ada. Dan kita tak ada apa? Dan kita besar. Cuba tengok atas meja tu. Kita kecil kita duk pegang tu dia ada. Ada berapa kitab atas tu. Hurah kita besar. Sebab kita kecil ni rekah. Tak besar hak mudah. Sebab dia menghuraikan. Jadi kita kecil bermula sifat Allah 20. Setengah daripada sifat Allah 20. Akhir sifat Allah 20. Macam ni. Ni hak sifat 20 dah ni. Hak sifat 20 dah. Ada. Sifat Allah 20 je. Punah itu tak kenal Tuhan. Hak sifat 20. Hak tambah sifat 20. Dia tambah. Dia pun katalah, ada ke sifat Allah 20 je? Dia tak tahu sifat Allah 20 tu tafsir, bukan sifat Allah bilangannya 20. Ni hak tambah sifat 20. Hak sifat 20 dah ni. Tiba-tiba sifat Allah 20 je. Karut gitu. Hak tambah sifat 20, dia tak belajar. Dia pun kata ada ke sifat orang hak pakar kaedah sifat 20, sifat Allah 20 je. Dia tak tahu sangat tu. Tak pelik lah sebab dia tambah. Dia tambah tak pelik lah. Dia kata sifat Allah 20 je sebab dia tak belajar. Ada pula tambah sifat 20 juga. Sifat Allah bukan 20. Ada tambah sifat 20 juga ni. Bagi mereka yang pakar kaedah sifat 20, bagi mereka ni sifat Allah bukan 20 je. Sifat Allah banyak. Cuma wajib tahu 20. Hak lain-lain tu sunat tahu barangkali. Dia kata gitu pula. Sifat Allah bukan 20. Hak ni tambah sifat 20. Dia kata kepada mereka yang pakar kaedah sifat 20, mereka tu bukan sifat Allah 20. Sifat Allah banyak, tapi yang wajib diketahui 20. Hak banyak-banyak tu sunat barangkali. Siapa kata sunat? Hak banyak tidak terhingga bilangan, wajib mengetahui dan berpegang secara ijma'. Wajib juga, bukan sunat. Hak sifat kesematian hingga banyaknya, wajib mengetahui dan berpegang. Wajib bukan sunat, tapi atas jalan ijma', jalan rekah. Hak 20 ni wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Tu bezanya. Sama-sama wajib, sama-sama mengenal Allah, sama-sama permulaan agama. Sama-sama mengenal Allah, sama-sama permulaan agama. Cuma hak sifat kesempurnaan wajib mengetahui serta berpegang atas jalan ijma' ringkas. Hak 20 ni wajib mengetahui serta berpegang atas jalan tafsir perinci. Tu je bezanya. Wajib belaka tu, dua perkataan. Permulaan agama belaka tu, mengenal Allah Ta'ala belaka tu. Kalau sifat Allah 20 je, dah kenal Tuhan. Dah kenal Tuhan kalau 20 je. Jadi 20 ni atas jalan tafsil, perinci. Jadi sekarang ni nak datangkan satu-satu huraian sifat 20. Jadi huraian yang pertama daripada 20 sifat, wujud. Artinya erti wujud ada. Wujud artinya ada. Wujud. Wajada yajidu wujudan wijdanan. Itu masdar dia. Wujud. Wujud tu masdar. Kalau sifat yang kedua pula, qaduma yaqdumu qidaman. Qidam itu masdar dia. Sifat yang ketiga, baqiya yabqa baqaan. Itu baqa, itu masdar dia. Wujud itu masdar. Artinya erti wujud ada. Dia asas kepada mengenal Allah.
asas kepada sifat kesempurnaan baik secara ijmal, asas kepada sifat 20 secara tafsil adalah esa wahdaniyah. Mari daripada la ilaha illallah. Itu asas dia. Asas mengenal Allah, mengetahui perkara secara ijmal, secara tafsir 20 sifat, asasnya adalah wahdaniyah. Tapi ulama susung ni dia tak letak wahdaniyah, dia letak wujud dulu. Tu ulama je susung tu. Sebagaimana asas mengenal Allah, mengenal Nabi SAW adalah sifat amanah, sifat ismah, maksum. Itu asas dia. Tapi susunan dia sidik dahulu, barulah amanah, ismah, maksum. Kita banyak sebutkan maksum. Itu ismah, amanah, terpelihara daripada mengerjakan perkara dilarang. Itu dia maksum, ismah, amanah, asas kepada sifat Rasul. Tapi susunan sifat Rasulnya diletak sidik dahulu. Sebab sebelum nak bicara Rasul ni amanah, bicara sifat sidik dulu. Rasul ni benar. Yang pertama, kita membenarkan Rasul sebagai Rasulullah. Tu di situ dulu. Baru kita nak membenar pula Rasul ni amanah apa semua. Kena bicara benar dahulu dengan bahawa benar pada dakwaan mereka adalah Rasulullah. Kita pun berpegang akan benar dakwah mereka sebagai Rasulullah. Barulah Rasulullah ni bersifat dengan sifat amanah. Dia bicara hak sidik dahulu. Tapi asas kepada sifat Rasul adalah amanah. Apabila Rasul amanah, terpelihara daripada melakukan perkara dilarang, pasti Rasul benar. Sebab dusta tu larangan. Apabila Rasul tu bersifat dengan sifat amanah, pasti Rasul menyampaikan. Sebab menyembunyikan wahyu larangan. Dia ambil daripada amanah. Tapi ulama susung amanah nombor 2, dia letak sidik nombor 1. Itu susunan ulama. Jadi bicara berkaitan dengan sifat Allah, permulaan agama mengenal Allah ni asasnya adalah wahdaniyah, esa la ilaha illallah. Tapi wahdanah letak nombor 6. Ini atas susunan ulama lah. Jadi sebelum nak bicara sifat-sifat Rasul ni, sebelum bicara sifat-sifat Allah ni, bicara ada dululah. Bicara ada dulu. Kemudian ada yang macam mana? Ada yang wajib, ada yang hakiki, ada yang zati, ada yang sebenar-benar. Ada macam mana? Ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan, ada yang wajib, barulah ada yang hakiki, barulah ada yang zati, yang sebenar-benar. Susuli dengan kidang bakok. Itu ulama susung. Bila Allah ada kidang bakok, Allah mukhalafah dengan yang hawadis. Sebab hawadis yang baru ada, tapi baru. Itu ada yang harus, bukan ada yang wajib. Keluar qiyamuhu binafsi, keluar mukhalafatu ta'lil hawadis. Tu ulama susung. Letak wahdah tu nombor 6, tengah pula. Tapi comelnya susunan sifat 20, ni hak sebiasa tekan ni. Ulama letak wahdanah sifat yang ke-6, pecah 3 pula. Wahdanah pada zat, wahdanah pada sifat, wahdanah pada perbuatan. Keluar dua makna pula wahdanah pada perbuatan. Perici molek. Sifat wajib wahdanah pada perbuatan, sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Biar pegang keduluan, biar kenal molek dulu ni. Wahdanah pada perbuatan dua makna, tu wajib. Berbilang pada perbuatan dua makna, tu mustahil. Biar kenal molek dua ni. Hak wajib dan mustahil ni. Kejak situ ke semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah mana? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah, sifat kudrah itulah yang keesaan pada perbuatan. Mustahil Allah lemah. Lemah dengan bahawa ada satu perbuatan yang bukan perbuatan Allah. Jadi berbilang pada perbuatan, itu berpegang Allah lemah. Kalau berpegang esa pada perbuatan, berpegang Allah kuasa. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ulama susung. Wahdaniyah pada perbuatan. Pada wahdaniyah pada perbuatan asas kepada tauhid rububiyah. Wahdaniyah pada perbuatan asas kepada tauhid rububiyah. Allah Rabb, Allah Tuan, Rabbil alamin. Semua hak dia belaka. Pergi pada sifat kudrah.
Allah yang buat kudrah lah yang esa pada perbuatan. Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak sebagaimana Allah mengetahui. Sifat yang ke-9, sifat ilmu, Allah mengetahui. Ini susunan sifat 20. Bila kejap antara iradah dengan ilmu ni tak keliru dalam berkaitan dengan qada Allah. Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala. Mubrah putus belaka daripada azal. Mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah ketentuan Allah, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ni hak qada rukun iman ke-6. Bukan bicara lauh mahfuz, itu bicara lain pula. Ni susunan kaedah sifat 20. Yang ulama susun penuh dengan barakah. Kalau betul-betul perhalusi hak kaedah sifat 20 ni, kemah mengenal Allah, rukun iman pertama beriman dengan Allah, rukun iman ke-6 beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan Allah yang pertama, beriman qada dan qadar, itulah pembicaraan sifat 20 secara tafsil. Ulama susun tu, susun. Tapi walaupun wahdaniyah esa itu asas, nak bicara sifat Allah, bicara sifat wujud terlebih dahulu. Wujud yang macam mana? Wujud yang hakiki, wujud yang zati, wujud yang wajib, yang tidak ada permulaan baginya, yang tidak ada kesudahan baginya, keluar kidam bakok. Jadi kidam bakok ni sifat yang lazim bagi sifat wujud yang zati, yang hakiki. Kidam bakok ni lazim daripada sifat wujud yang hakiki, wujud yang zati. Tak payah bilang dah kidam bakoknya, bilang wujud sudahlah. Tapi ulama penting berkaitan dengan kenal Tuhan ni, walaupun daripada wujud yang zati tu lazimlah kidam bakok, tak boleh, tak memada dengan lazim marzum, tak memada. Kena perinci satu-satu, kena soreh, kena terang-terang. Kidam bakok bicara suku. Gitu. Lazim dah, mesti dah, bila ada Allah, ada yang zati, ada yang hakiki, ada yang wajib, pastilah ada sedia kala. Bila ada tu sedia kala, pasti tak ada kesudahan. Jadi kidam bakok ni lazim menyusul bagi wujud dah. Tapi dah ulama rinci satu-satu pula kidam bakok. Sebab apa? Sebab li'annal khatar fi hadzal fanni azim. Kebimbangan pada ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Kena perinci, kena biar faham molek-molek. Satu-satu sifat ada sifat 20 tu. Pergi pada sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Macam pula dengan ayat-ayat mutasyabihah. Hak pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kemudian mukhalafah pada perbuatan, maksud dia apa? Apa beza mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan? Kena beza molek. Wahdaniyah pada perbuatan ni, makhluk langsung tidak ada apa-apa peranan. Mukhalafah pada perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baru. Berarti yang baru ada perbuatan, tapi tak serupa. Kalau yang baru tak ada perbuatan, tak ada bicaralah mukhalafah. Itu sebab tak ada. Tapi kenapa bicara mukhalafah pada perbuatan? Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan yang baru makhluk. Dengan baru makhluk ada perbuatan. Tapi bila bicara wahdanah pada perbuatan, tak ada makhluk, tak ada perbuatan-perbuatan. Nak aku mana dua tu? Hak mukhalafah pada perbuatan itu pada zahir. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dalam perbuatan. Hak wahdanah pada perbuatan itu hak hakiki. Segala-gala perbuatan Allah termasuk pilihan dan perbuatan hamba, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena perinci ni. Hak ulama susung ni. Sifat 20, bukan ngapa-ngapa bilang-bilang. Ada orang dia kata sifat 20 ni ngapa-ngapa rekah-rekah sudah dia kata. Lepas tu zikir dia kata tarekah dia sifat 20 akan meresak ke dalam. Gitu, itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi so ngapa-ngapa sifat 20, lepas tu zikir. Biar sifat 20 meresak ke dalam hati. Ni duk belajar sifat 20, perinci halusi. Tapi sifat 20 tidak meresak dia kata. Tak meresak dia kata. Nak menjiwai. Tu salah pengajian itu. Kita bicara bab pegangan ni. Mengetahui kita berpegang.
Mana syuhud di hati, itu bicara bab maqam, itu bicara lain. Ni tak ni sebab 20 ngapa-ngapa aje, kemudian disuruh zikir dengan dia, sebab 20 akan meresap dalam hati. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kena kemah molek hak 20 sifat atas jalan tafsir perici. Ni akan huraikan satu-satu atas jalan tafsir. Jadi susunan ni hanya susunan dia apa? Dia panggil tertibuz zikri, susunan nak bilang je lah. Kalau tak susun nak bilang mana? Bukan 20, 2 pun tak boleh. 2 boleh tak? Tak usah ada yang satu, tak usah ada yang kedua. 2 ni sebab sifat Allah qadim belaka, qadimah belaka sifat Allah. Tak ada nombor 1, nombor 2. Lepas tu tak usah duk bilang, tak usah duk 1, 2. Lepas tu nak sebut mana? 20. Tak usah kata 20. 2 pun tak boleh dah kalau tak susung. Jadi dia tertib ni tertibuz zikri dia panggil. Susung ni setakat nak sebut je lah, bukan tertibur waqi'. Tertib waqi' sungguh-sungguh ni tertib semayang. Tu tertib waqi' sungguh tu. Dah ikut susunan dia, tak panggil semayang dah lah. Tertib wudu, susunan sungguh tu. Tak ikut susunan dia, tak panggil wudu, tak panggil semayang gitu. Tu panggil tertibur waqi'. Tertib sungguh-sungguh. Ni susung wujud kidam bakok dipanggil tertibuz zikri, tertib susung kerana kita nak sebut sahaja. Tapi apabila kena sebut, ulama susung penuh dengan hikmah, penuh dengan barakah. Kaedah sifat 20 1000 tahun lebih dah diguna pakai seluruh pelosok dunia. Kaedah sifat 20 bermula daripada kurun yang keempat. Sekarang kurun yang ke-15. 1000 tahun lebih dah. Sifat 20 diguna pakai seluruh pelosok dunia. Kaedah. Jadi disusun oleh ulama susun penuh dengan hikmah, penuh dengan barakah. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Dicabut 2 lalu. Dia dalam kitab tauhid ni sebut kata mengetahui, satu lagi sebut kata mengenal adalah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Kan dahulu bicara tu bahasa Arab hak dahulu. Hak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan makna mengenal tu mengetahui, kita mengaku putus dalam hati. Dia sebut kata mengetahui, sebut kata mengenal, satu je. Pegang kejak di hati. Itu dipanggil mengenal ataupun mengetahui. Tapi sini tiap-tiap sifat diulang semua. Mengetahui serta mengaku dalam hati. Mengetahui serta mengaku dalam hati. Dia perjelas. Kalau sebut mengetahui tak apa dah. Tahu saja tidak mengaku dalam hati. Tak panggil mengetahui. Tak panggil mengetahui. Ada ni. Kalau tahu saja tapi tak mengaku dalam hati, tak panggil mengetahui, tak panggil mengenal Allah dan Rasul. Panggil mengetahui, mengenal ni mesti mengaku putus dalam hati. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni dia perjelaskan mengetahui serta mengaku dalam hati. Tiap-tiap 20 sifat sama saja. Mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, tak terima tiadanya tiada Allah, tak terima tiada Allah sekali-kali. Ayat dia berbeza. Kitab Al-Misbahul Munir ni ayat dia berbeza. Kalau kitab-kitab yang lain dia fokus kepada wajib pada akal. Kitab Al-Misbahul Munir ni dimulai dengan ayat apa? Wajib pada syarak. Biasa kitab-kitab sifat 20 ni dimulai dengan wajib pada akal. Kadang-kadang berhenti setakat tu je. Kitab Al-Misbahul Munir ni dimula wajib pada syarak. Dia sifat 20 ni sifat yang wajib pada akal. Sifat yang wajib pada akal. Sifat 20 wajib pada akal. Hukum akal ni wasilah je, bukan maqasid, bukan tujuan. Tujuan maqasidnya mengenal Allah dengan bahu mengetahui dan berpegang
akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib pada akal, dan hukum sifat mustahil bagi Allah, yang hukum bagi sifat mustahil pada akal. Ni maksud dia. Ni maksud dia sini ni. Wajib pada syarak. Ni maksud dia. Dia pergi pada poin lalu dah. Tapi jalannya melalui hukum akal. Kadang-kadang hukum akal. Dia tak pergi kepada ni berpegang di akidah. Dia pegang hukum akal je. Ngapa sifat dulu hukum akal. Wajib pada akal Allah Ta'ala mengetahui. Mustahil pada akal Allah Ta'ala jahil. Kata nak pegang di akidah lah. Allah mengetahui. Bila kita berpegang dengan Allah pada akidah kita, Allah mengetahui, kita ni memang jahil, kita pegang Allah mengetahui, maka segala hukum hakam Allah kita akan terima bulat-bulat, sebab mari daripada Allah yang maha mengetahui. Ya. Tapi macam mana dia belajar sifat 20, dia ngapa sifat 20? Sebut hukum Allah begitu begini tak boleh nak terima. Hukum Allah ni, Allah mana ni? Allah yang mengetahui. Mengetahui ni sifat 20. Yang macam mana kamu belajar sifat 20? Hukum Allah kamu dia ngapa? Dia tak pegang. Dia nak pegang ni Allah mengetahui. Bila hukum tu datang dari Allah yang mengetahui, yang disampaikan oleh Rasul yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatanah, kita yang mengenal Allah, mengenal Rasul ni, datang bicara hukum hak Allah Ta'ala, dan sampai melalui Rasul, kita akan terima bulat-bulat zahir dan batin. Sebab apa? Ni, mari daripada mengenal Allah, mengenal Rasul. Tapi kenapa duduk belajar sifat 20, dikatakan sampai ke lebu kita. Kan tak lebu? Lebu ni, lebu kan tak lebu. Dah belek lebu lah. Tiba-tiba hukum Allah tak terima. Itu bukan salah kaedah sifat 20. Kemungkinan pengajian tu tak betul. Kemungkinan pengajian tu betul, dia tak pegang. Tu tadilah pula. Sebab kita mengaji nak kenal Tuhan ni. Sebab kita nak pergi pada hukum Allah, hukum hak Rasul bawa datang, kita kena kenal Allah, kenal Rasul dulu. Itu perang agama. Bila kita kenal Allah, kenal Rasul, hukum yang datang daripada Allah yang mengetahui segala-galanya, hukum yang datang dari Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang jahil, hamba yang banyak kekurangan, kita terimalah hukum yang datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang mengetahui segala-gala perkara. Sebab kita kenal Allah, kenal pula Rasul yang buat hukum. Rasul pula yang sidik, yang amanah, yang tabligh, bukan hanya bawa hukum, Rasul tu sendiri praktikkan hukum. Ada ni. Sebab tu diutuskan Rasul daripada manusia biasa. Biar Rasul manusia biasa ni praktik hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayah ke, Rasul manusia biasa ni, dia akan mempraktikkan hukum. Bukan hanya Rasul menyampaikan hukum, bukan hanya Rasul cerita hukum, Rasul praktik hukum. Hukum mana? Hukum Allah. Allah mana? Allah yang kita kenal, permulaan agama. Itu tujuan ngaji sifat 20. Tak timbul lah belajar sifat 20, hukum Allah tak terima. Tak timbul gitu. Tu ada tu mengaji kitab sifat 20, kelek kitab 20, lebu sifat 20, dia cokeng bukan? Dia cokeng lah hak depan sekali. Cokeng dia. Kalau buat hukum Tuhan, dia cokeng tak setuju. Dia cokeng. Dia nombor 1. Punya kata sifat 20. Bukan salah sifat 20. Kadang-kadang dia main hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Tu wasilah. Pada wasilah. Tangga. Maksud kita ni kan? Wajib pada syarak ni. Ini wajib pada syarak. Ni hak maksud kita. Jadi kita Al-Misbahul Munir, dia mula ayat lain. Dia mula ayat wajib pada syarak, pergi kepada pegangan lalu dah. Kemudian ni wajib pada syarak ni macam semayang lah. Semayang pun wajib pada syarak. Tapi ini wajib pada syarak, wajib permulaan agama, wajib pada syarak, wajib pegangan. Hak ni lah hak sebesar-besar kewajipan syarak. Hak ni lah hak sebesar-besar pahala kewajipan syarak.
Semayang kewajipan syarak. Itu kewajipan hak furung agama, cabang agama. Sebesar-besar pahala zahir, betul lah semayang. Tapi sebesar-besar pahala ni hak wajib pada syarak, pada pegangan ni, mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini hak kewajipan syarak yang paling besar dan yang paling besar pahala. Kita belajar fardhu ain fiqh, wajib besar pahala. Tapi belajar fardhu tasawuf lagi besar kewajipan belajar fardhu ain tauhid, dan lagi besar pahala belajar fardhu ain tauhid. Kita belajar fardhu ain fiqh, besar pahala. Lagi besar pahala kita belajar fardhu ain tauhid. Lagi besar pahala kita ngaji fardhu kifayah tauhid. Fardhu ain fiqh besar dah pahala. Tadi nak banding dengan fardhu kifayah ilmu tauhid. Sebab dalam pembicaraan kitab Al-Misbahul Munir ni sebagainya fardhu kifayah. Bukan fardhu ain belaka. Tapi fardhu kifayah ilmu yang pertama. Kewajipan yang paling besar, pahala yang paling besar. Jadi belajar pun kewajipan yang paling besar. Beriktikad dipanggil beramal, itulah kewajipan yang paling besar. Yang kedua barulah pergi kepada semayang, tiang agama. Jadi kitab ni dimula dengan hukum syarak lalu dah. Hak maksud dia, wasilah tangga dia hukum akal. Itu wasilah tangga hukum akal. Tapi kadang-kadang memang ada kitab dia wajib pada akal, mustahil pada akal. Yang mengajar pula dia duduk di tangga juga, wajib pada akal, mustahil pada akal, tak pergi pada maksud, iaitu berpegang di akidah. Tapi wasilahnya hukum akal. Dahulu wasilah tangga kepada mengenal Allah dan Rasul Al-Quran dan hadis. Kita sekarang ni melalui hukum akal. Jadi hukum akal, wajib, mustahil itu hukum akal, itu wasilah. Ini maksud dia, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Subhanahu wa taala, tak terima tiada Allah Subhanahu wa taala. Wajib pada akal Allah ada. Sifat yang wajib pada akal Allah ada. Yang kita wajib berpegang akan hukum dia. Apa hukum dia? Tentu sungguh Allah ada. Ada. Itu hukum dia. Tentu sungguh Allah ada. Tak terima, tentu tak sama sekali Allah tiada. Tentu sungguh ni dipanggil wujubul wajib. Tentu sungguh Allah ada. Tak terima, tentu tak sama sekali Allah tiada. Itu dia panggil hukum kepada sifat mustahil, sifat tiada, sifat adam. Dia nak bagi dua-dua lalu dah ni. Yang pertama, tentu sungguh ada Allah. Yang kedua, tak terima tiadanya. Kalau biasa kita, sifat yang wajib pada akal wujud, lawangnya sifat mustahil adalah adam, tiada. Gitu je dia cerita. Sifat yang wajib pada akal yang pertama wujud, dan lawangnya, lawang wujud sifat mustahil adam, iaitu tiada. Gitu je. Ni dak ni berpegang di akidah, hukum dia tentu sungguh Allah ada. Berpegang di akidah, tentu dak sama sekali Allah tiada. Tak terima tiada sama sekali. Ini hukum dipanggil istihalatul mustahil. Ni kita pegang sifat 20 ni. Kang sifat 20 pergi kepada aqaidul iman yang 50. Mengenal Allah, mengenal Rasul, pulang agama, mengetahui serta berpegang akan aqaidul iman yang 50. 50 ni di dalam tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Di dalam tu 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Kita nak berpegang macam mana? Sebab dipanggil aqaidul iman, simpulan-simpulan iman, pegangan akidah, pegangan. Kita nak pegang macam mana 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kita nak pegang macam 4 sifat mustahil bagi Rasul. Pegang hukum dia. Tiada sifat mustahil, kita pegang
tentu dok sama sekali Allah tiada. Itu yang kita pegangnya. Bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Apa hukum dia? Apabila tiada Allah, sifat mustahil pada akal tak terima sama sekali Allah tiada. Kalau gitu kita pun berpeganglah. Tiada Allah, tentu dok sama sekali. Itu dia panggil hukum pada sifat mustahil, istihalatul mustahil. Itu dia aqaidul iman, itu dia hak kewajipan syarak kitanya. Itu kewajipan syarak. Ini hak comel kitab kita ni. Yang mari pada kewajipan syarak ni. Tentu sungguh ada Allah, tak terima tiada, tak terima sama sekali tiada Allah Ta'ala. Tentu dok sama sekali Allah tiada. Tapi kalau biasa kita, sifat yang wajib pada akal, yang pertama ialah wujud. Mustahil lawangnya, mustahil pada akal, iaitu Adam tiada. Gitu je. Lepas tu pegangan kita mana? Hukum syarak. Di pegangan ni. Pegang tentu sungguh Allah ada, tak terima sama sekali Allah tiada, tentu dok sama sekali Allah tiada. Itu hukum kepada sifat yang wajib, wujubul wajib. Hukum ada sifat yang mustahil, istihalatul mustahil. Ada sekali dengan hak wajib, dengan hak mustahil. Ini hak kaedah kita al-misbahul munir. Hak sifat yang kedua di sebelah tu, akan tentu sungguh sedia Allah Ta'ala, tak terima baharu. Kenapa? Tentu dok sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu. Dia mari dua lalu dok. Sifat yang ketiga, baqa. Tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa. Tentu dok sama sekali Allah binasa. Kata-kata berbeza tu. So kita sifat yang wajib pada akal yang pertama wujud. Lawangnya sifat mustahil, Adam itu tiada. Itu wajib pada akal, mustahil pada akal. Ini hak wajib syarak dua. Yang pertama, tentu sungguh ada Allah, tak terima tentu dok sama sekali tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pegangan dah sini ni. Di sini dua pegangan. Ini kaedah susunan kita al-misbahul munir. Dia mari pada ayat Quran lalu dah. Seperti firman Allah Ta'ala. Ayat Quran lalu dah. Dalil akal di bawah. Tapi dimulai dengan ayat Quran. Sifat kidam pun mulai dengan ayat Quran. Huwal awwalu. Sifat baqa' pun mulai ayat Quran. Ni. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Sifat mukhalafah dimulai dengan ayat Qurannya. Laisa kamitsli syai'un wa wasami'ul basir. Ni. Dimulai dengan ayat Quran. Sebab mai duk sifat 20 ni tak ada ayat Quran. Ayat Quran lah sini. Betul ada orang kata pula. Oleh kerana sifat 20 ni bukan akidah Al-Quran, akidah falsafah dia kata, Greek Yunan. Jadi nak pelindung hak kata bukan akidah Quran. Dia mari tepek ayat Quran. Ada pula dia kata. Mari tepek ayat Al-Quran. Dah duk kata kan, sifat 20 tak ada dalam Quran. Sifat 20 bukan kaedah Al-Quran. Nak pelindung diri, dia ambil ayat Quran, bubuh tepek, dia kata. 40 tepek ayat Quran. Macam sini ya, tepek ayat Quran. Padahal bukan Quran pun. Bukan Quran pun Allah ada. Allah sedialah kekal. Bukan Quran macam mana? Quran bawa mana? Tapi susung telah bukan kaedah Quran. Semua ilmu bukan kaedah Quran belaka. Bukan kaedah Quran, bukan kaedah Nabi belaka Bukan kaedah Quran, bukan kaedah Nabi belaka. Ada ke Nabi ajar? Kitabut Taharah, Kitabus Salah, Kitabuz Zakah. Ada? Quran tak ada. Dan Nabi ada ajar gitu? Tak ada. Ada Nabi ajar? Susung. Sifat taubah, suku bicara.
Sifat kau suku je. Tak ada ulama belaka. Susun kitab tafsir, ulama belaka. Susun kitab hadis, ulama belaka. Kaedah ilmu memang ulama susun belaka. Macam itu lepas lah. Susun hukum tajwid. Mana ada masa Nabi? Ulama belaka. Kan ada? Hadis sahih. Hukum mati ada 5. Ada? Hukum mati ada 3. Hadis mana sebut? Ada Nabi kata? Nabi dah kata. Ulama belaka buat. Tapi ulama susun buat pun ada relevan dia. Tak relevan pada relevan. Kenapa ulama letak nama izhar? Adalah sebab dia. Ikhfa. Adalah sebab dia letak ikhfa. Bukan pun nama saja. Ni apa ni? Ulama belaka warasatul anbiya yang susun. Ni Nabi baca pesen ni. Nama izhar lah. Izhar sebab Nabi baca pesen tu. Ni Nabi baca pesen ni. Letak nama ikhfa lah. Ni Nabi pesen. Ni pun nama idgham lah kalau Nabi baca pesen ni. Ni ikhlas. Ada ni. Semuanya ulama belaka tu. Bid'ah belaka tu. Kau nak kira bid'ah lah. Nak kira bid'ah. Hak reka-rekaan belakanya. Tapi mari mana tu? Izhar ikhfa. Mari daripada bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujud kita bakal mari mana? Ini akidah Al-Quran, akidah yang Nabi bawa. Tapi biasa kita tak mari ayat Quran. Dah kita ngaji pesen mula-mula. Kita mari ayat Quran, mari hukum akal gitu je lah. Tapi kita Al-Misbahul Munir ni, dia mari ayat Quran lah. Hak ni hak kata dituduh kata tepek ayat Quran tu. Padahal bukan kaedah Quran. Tepek ayat Quran ni macam Al-Misbahul Munir lah. Ayat Quran lalu dah. Mula-mula comelnya bicara wajib pada syarak. Pegangan tentu sungguh Allah ada. Tentu tak terima tiadanya. Tentu dok sama sekali Allah tiada. Situ komel dah. Ada ayat Quran pula. Kemudian dalil Quran dia mari pula bawah. Ni kalau kita pakai dalil dah ni. Pakai dalil Allah ada dah ni. Tapi di bawah tu dia akan datangkan dalil ayat Quran mula-mula, kemudian disusuli dengan dalil akal di bawah. Di bawah dia akan datangkan. Jadi 2 kali ayat lah. Sifat wujud 2 ayat, sifat kidam 2 ayat, sifat bakok pun 2 ayat. Dia bagi 2 ayat belaka. Ayat yang pertama tu sebagai permulaan bicara sifat. Ayat yang kedua tu bagi pada dalil. Tapi ni pun dalil lah ni. Tapi tak kira pakai dalil lah. Ini sebagai permulaan bicara sifat wujud ni. Ayat Quran sebut mana? Berkaitan dengan Allah Ta'ala ada ni. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di hak Rumi ada ayat, ada surah, ada ayat dah. Dalam kitab ni ada surah. Hak nombor ayat ada. Ada hak tak bubuh. Hak ni tak bubuh ni. Bukan dia ada hak dia dibubuh nama surah bilangan ayat. Kalau hak Rumi tu ada ayat belaka dah. Hak lain ada surah apa, ayat ke berapa. Lepas tu hak ni tak tulis ni. Tak tulis, cari sendiri lah. Sekarang ni mudah je, buka telefon je dah. Boleh tahu lalu dah surah apa, ayat ke berapa sekarang. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tiada ada Tuhan melainkan Allah, yakni Allah Ta'ala jualah yang ada sebagai Tuhan. Ini dalil Allah ada. Dan ini dalil Allah memerintah kita mengetahui dan berpegang akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam, Allah perintah. Ini dalil wajib kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hak. Yalah.
orang tahlil. Orang tahlil dia ambil ayat ni. Tapi orang tahlil ni dia bukan ambil ayat, dia ambil hadis. Kemudian dia reka dengan ayat Quran. Dia catung-catung. Pada cantum, cantum. Kita catung tau, catung. Catung ni catung lah. Bukan masa tu lain cetung tu dah. Ni catung. Cantum. Orang nak tahlil kan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak kata hadis tak betul. Nak kata ayat Quran tak betul. Lepas tu kata dia bodified apa. Dia macam budak-budak tu lah. Dia cabut waktu, buang waktu, cabut waktu, buang waktu. Budak-budak basikal dia, kemainan dia kan. Hak jenis ni kreatif. Kan dia boleh reka cipta tu kan. Ni semua ni reka cipta lah ni. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Kalau ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lepas tu, afdalu zikri fa'lam. Lepas tu, hadis bukan. Ayat Quran nak afdalu zikri di awal. Tu orang apa ni? Reka cipta. Kau nak ambil hadis lah. Afdalu zikri, selebih-lebih zikir, la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Tiba-tiba afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak ambil hak mana sebenarnya ni? Saya dengar. Kerana kita banyak tasyah tahlil dimula gitu. Kalau nak mula dengan afdalul zikri, ambil hadis Nabi. Afdalul zikri la ilaha. Itu hadis Nabi. Selebih-lebih zikir ialah la ilaha illallah. Tak ada fa'lam. Fa'lam tu ni ayat Quran. Ayat Quran tak ada afdalul zikri di awal. Ayat Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat Quran. Situ sebenarnya nak baca hadis situ sebenarnya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih berzikir ialah la ilaha illallah. Tapi tak tahulah sebab apa jadi orang capu sekat-sekat tu. Dah saya dengar. Kedap hati dengar. Tok Syekh tahlil kata mana? Sedar-sedar tahlil je. Sedar tahlil je. Di awal tu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu hok rekaan tu. Dia ambil hadis Nabi awal, dia ambil ayat Quran separuh di hujung. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Erti wujud ada, yang lawang bagi tiada, yang lawang bagi adam. Ni hak wajib mustahil pada akal. Maka pengakuan, ni pengakuan di dalam hati, ni akidah. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala. Tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Mana hak betul bunyi. Tentu ada sungguh Allah Ta'ala, ataupun tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Sepengah atas. Hak atas tu kan wajib pada syarak. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah. Itu nak sama situ. Tentu sungguh ada Allah. Jadi ada sebelum sungguh tu letak selepas. Kau tu nak mana? Buatlah panah ke mana pun. Buat panah pergi balik tu lah, tak tahulah. Buatlah ganda-ganda pun atas pahang sendirilah. Ada sungguh. Hak ada sebelum sungguh tu letak selepas sungguh. Sungguh ada Allah Ta'ala. Kita nak gitu. Lepas tu macam mana? Ambil panah lah. Lepas tu macam mana? Buat sendirilah. Ikut faham masing-masing lah.
Maka pengakuan dalam hati, ni akidah kita, dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, itu dinamakan wajib pada akal. Dia wajib pada akal, ada Allah Ta'ala. Mengaku dalam hati tentu sungguh ada Allah Ta'ala, itu wujubul wajib. Hukum kepada hukum akal, hak tu pergi pada wajib pada syarak. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Ta'ala, tu. Yang keduanya, dan pengakuan ni i'tiqad di hati ni. Ini bukan pengakuan ikrar di lisan ni. Ini bicara bab iman, bicara bab hati. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah dinamakan mustahil. Mustahil pada akal ni tiada Allah Ta'ala. Pengakuan dalam hati tentu tidak tiada Allah Ta'ala, itu dipanggil istihalatul mustahil. Hukum kepada mustahil pada akal. Hak inilah hukum syarak pegangan. Pengakuan dalam hati tentu sungguh Allah ada. Pengakuan dalam hati pegangan kita tentu tidak sama sekali Allah tiada. Itu hak kewajipan pada syarak. Begini maksud perkataan ulama, wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada, hingga akhir. Samalah. Kidam artinya sedia, mustahil lawannya baharu, sama saja. Mana dalam ulama tulis dalam kitab, wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada, wajib pada akal, mustahil pada akal. Maksud dia apa? Maksud dia pengakuan dalam hati itulah. Pegang dalam hati itu, tentu sungguh Allah ada, tentu tidak sama sekali Allah tiada. Itulah dia maksud ulama aqaidul iman yang 50. Bukan berarti setakat wajib pada akal Allah ada, mustahil pada akal Allah tiada. Tu tangga. Tapi dak cerita dalam tu hak pegangan, tu kena hurailah kitab kecil. Itu maksud ulama kata wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada, hingga akhir ni sampai 420 lah. Kidam erti sedia, mustahil lawannya baharu. Baqa artinya kekal, mustahil lawannya binasa. Itu maksudnya apa tu? Hak pegangan di hati tu. Tentu sungguh sifat yang wajib bagi Allah, tentu dak sama sekali sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah aqaidul iman 50. Inilah maksud ulama kitanya. Susung sifat 20 berdasar kepada hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal. Bukan hanya bicara hukum akal semata-mata. Jadi hak kaedah sifat 20 ni pegang dua lapis ni. Pegang hukum sifat yang wajib tentu sungguh bagi Allah. Selapis lagi pegang sifat mustahil tentu dak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua lapis. Kemudian dia mari pula pasal laginya dalil. Ni pegangan. Pegang dua lapis ni. Tentu sungguh sifat yang wajib, tentu tidak sifat yang mustahil. Dua lapis pegang. Walaha apabila pegang Allah ada, pastilah kita berpegang tiada Allah tu dak sama sekali. Kalau tidak berpegang tak ada Allah tentu dak sama sekali, tak panggillah berpegang tentu sungguh Allah ada. Tak ada ni. Bila kita berpegang tentu sungguh Allah ada, pasti kita akan berpegang tentu tidak tak ada Allah Ta'ala. Bukan gitu? Tak ada Allah tak berpegang tentu tidak. Dah, tapi berpegang Allah ada tentu sungguh. Tak jadi gitu. Sebab bila berpegang jazam putus di hati tentu sungguh Allah ada, pastilah kita akan berpegang tak ada Allah tentu tak sama sekali, gitulah. Tapi berlalunya sifat 20. Dak. Hak hukum sifat mustahil kena pegang suku sakat. Biar jelas. Pegang tentu sungguh esa pada perbuatan. Kalau pegang tentu sungguh esa pada perbuatan,
Berbilang pada perbuatan, selain Allah ada perbuatan juga, tentulah dok sama sekali. Ada dok kena pegang pula. Berbilang pada perbuatan, ada selain Allah yang perbuat, tentu dok sama sekali. Dua lapis ni, biar jelas molek. Sifat wajib yang kita nak pegang tu sungguh, sifat mustahil yang tentu dok sama sekali. Dua-dua kena perici. Dua-dua kena perici belaka. Padahal hak tula je. Dah kena perici. Sifat wajib tentu sungguh di zat Allah. Hari ni kita nak pegang tentu sungguh, kita nak ambil. Sifat mustahil tentu dok, kita nak sepak keluar. Hak kita nak ambil pun kena perici molek, hak sepak keluar pun kena perici molek. Ini akidah ni. Allah bersifat dengan maha kuasa. Pegang tentu sungguh Allah maha kuasa. Lemah Allah tentu dok sama, kena pegang juga. Sebab apa? Lemah tentu dok sama sekali. Sebab lemah ni dengan bahawa ada satu perbuatan yang bukan perbuatan Allah. Lemah begitu. Tentu dok sama sekali lemah. Dengan bahawa Allah yang kuasa ni hak dia buat belaka. Biar jelas molek. Kena jelas molek. Esa pada perbuatan sifat wajib kena jelas molek. Berbilang pada perbuatan mustahil kena jelas molek. Patut pegang kedua-dua. Sifat wajib pegang tentu sungguh Allah esa pada perbuatan. Sifat mustahil pegang di akidah. Tentu dok sama sekali berbilang pada perbuatan. Ni pegang di akidah. Tak ada. Tak ada satu perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Walaupun sebesar zarah. Tiba-tiba berpegang hak ni perbuatan hamba ni. Maka apa? Dia tak pegang yang pertama keesaan pada perbuatan sifat yang wajib. Dia tak pegang tentu dok berbilang pada perbuatan. Sebalik dia berpegang di akidah akan sifat mustahil. Berbilang pada perbuatan, ada perbuatan hak lain-lain tu. Hak kecil-kecil tu perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Ini tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana biar perici, sifat wajib perici molek, sifat mustahil perici molek. Hak tula je. Kalau nak kira balik hak tula. Dah. Hak wajib kita nak pegang pun kena perici. Hak mustahil kita nak sepak keluar pun kena perici. Walaupun pada sebenar-benarnya hak sama je. Ini bab pegangan. Dua lapis pegang. Kalau tak faham, hak mustahil sebut apa lagi? Dah kita pegang dah hak wajib, mustahil tak ada lah. Dah. Kena pegang. Hak mustahil hukum dia kena pegang. Ini semacam sini. Pengakuan dalam hati tentu sungguh Allah ada. Tentu tidak sama sekali Allah tiada. Dia gitu. Hak ni hak maksud ulama. Wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada. Hak pergi pada sifat hukum akal, sifat wajib pada akal, sifat mustahil pada akal. Maksud di sinilah. Jangan main pula. Wujud, sifat yang wajib bagi Allah ada, wujud. Lawannya tiada. Allah ada, lawan-lawan tiada Allah. Kalau Allah dia main. Jangan buat gitu, ada orang nganyi kau. Allah ada, lawan tiada. Mula-mula ada, lepas berlawan Allah kalah, maka Allah tiada. Dia main. Sungguh. Satu forum. Forum tak ada kaitan dengan pegangan. Forum ni cerita bab semasa je lah. Jadi pengurusi majlis ni wak lawak lah. Ada, lawan tiada. Allah ada, lawan-lawan Allah tiada. Dia pun serah kepada ahli panel. Pengurusi ni ustaz biasa. Ahli panel ni doktor. Biar tajuk poin nak cakap tau. Hak doktor ni pula dia tak pergi pada poin tu. Dia tegur dulu hak pengusi tu. Dia tegur dulu pengusi tu. Tersipu-sipu pengusi. Sebab pengusi tu ustaz je. Dia ni doktor jemputan daripada luar. Tapi hak pengusi we ke doktor ahli panel cakap ni ada poin dia. Tapi tak pergi dulu poin, dia tegur dulu. Jangan kita kata gitu kepada kaedah sifat 20. Dia tegur. Habis tu barulah dia pun pergi pada poin hak dia yang pengusi suruh dia ulah tu. Berlaku di tangan kita kan. Waktu saya dengar diri kan. Malah dengar pengusi ni cari nyakit kata ni. Tak ada kena mengena dengan tajuk ni, bukan cerita bab akidah. Dia nak gurai lah kan pengusi kan. Kalau orang ngatuk ni dia nak
nak ceriakan suasana. Gitulah musim majlis ni. Ahli panel tu pula. Dia tegur betul. Dia tegur betul. Dia tak gurau, dia tegur betul. Hak musik dia gurau. Hak ahli panel memang tegur betul. Memang tegur betul. Lepas tu dia pun panjanglah dia kupas apa poin yang diserah pada ulah. Dia main gitu, Allah ada, lawang tiada. Mula-mula ada, lepas lawang Allah tiada sebab kalau tu anjing gitu. Jadi maksud Allah ada, mustahil lawangnya itu tiada. Apa maksud dia? Berpegang di akidah tentu sungguh Allah ada, berpegang di akidah tentu tak sama sekali tiada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ataupun tanda kata Allah itu ada sungguh ialah tak tiada, ialah ianya tak tiada ialah kita fikir dengan perhati dan tilik pada makhluk ini, dimulai dengan dalil akal. Barulah di bawah tu didatangkan dalil ayat Al-Quranul Karim. Mana dalam kitab Al-Misbahul Munir, lain pembicaraan nak banding dengan kitab-kitab sifat lain. Kitab Faridah sendiri dalil akal semata-mata. Kita ada dalil ayat Al-Quran. Dalam Al-Misbahul Munir ni didatangkan dalil ayat Al-Quran serta disusuli dengan dalil akal. Sifat Rasul macam dalam kitab ni. Sifat Rasul hanya didatangkan dengan sifat Rasul. Didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran. Didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran hak sifat Rasul. Didatangkan dengan dalil Al-Quran juga. Dalil akal satu, dalil ayat Al-Quran satu. Bawa kemah kitanya. Bukan dalil akal semata-mata. Tetapi memada cukup dengan dalil akal, dalil akli. Nak comel lagi, naik setangga dengan dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.